Dia cakap hujan ni petang ni macam dia pula apa ni, kaji cuaca. Dia cakap je jadi. Pasal apa? Pasal dekat sangat dengan Allah Ta'ala. Dekat sangat dengan Allah. Ada zaman kita hari ni susah kan, nak jumpa tu susah sangat. Zaman dulu adalah pasal apa? Pasal orang dulu mereka ni tak ada banyak sangat benda-benda yang menghalang. Kita hari ni banyak halangan. Makan minum satu bab kan. Fashion terbaru melibatkan pakaian satu bab. Kecanggihan semasa dalam poket kita. Fitnah dunia ni dalam poket kita. Telefon pintar tu silap guna habis kita. Silap pembawakan sikit je. Kalau pelajar sekolah, masa depan dia silap guna handphone je, habis hari ni. Pagi semalam saya pergi rasmi Mesyuarat Agung PIBG. Guru besar cerita ni kali pertama dia jemput kita. Mana ada biasanya ketua urusan ulama ni orang tak jemput benda-benda macam ni tuan. Di kawasan Ampang tiba-tiba satu sekolah SK Taman Kosas dalam kawasan saya, dia jemput kita. Dia tahu kita siapa. Dia tahu kita ni dalam jemaah apa ni peranan kita. Dia jemput kita memang selamat lah. Jemput kita memang selamat, memang cari naas. Dia cerita gini. Sebelum kita berucap tu dia kata, "Ustaz, sekarang kan masjid ni kan dah bercampur aduk lah." Campur aduk apa benda pula? Dia kata ada yang lebih kepada nak cerita kepartian. Kata memang selamat berurusan ni nanti. Silap orang lah kata. Sekali saya balung habis-habisan. Biar kalau nak jemput lagi, kalau tak nak jemput memang lah kan. Memang habis. Tapi yang dengar tu memang sahabat-sahabat kita. Dia kata baik punya ustaz. Perasmian mesyuarat agung macam ni tak pernah orang buat hari ni kata ni. Dia jemput kita kata. Kita cerita. Rupanya ramai orang silap faham berkaitan dengan Islam kata. Ramai sangat. Tambah-tambah hak duduk dalam kerajaan. Minta maaf pegawai kerajaan dalam ni. Ni hak betul-betul faham. Ni hak sampai sini ni kata. Kalau hak tak nak faham awal-awal kita duduk dalam majlis macam ni. Betul cakap. Tak nak faham. Dia anggap politik ni satu benda yang kotor. Siasah Islamiyah ni, siasah ni tak ada dalam Islam. Seolah-olah macam tu. Rosak tuan-tuan faham macam tu. Kita yang hak betul-betul nak kepada nilai Islam ni lah kita bagi sedikit demi sedikit supaya mereka faham siasah ni ada dalam Islam. Kita cerita balik. Sehingga ada seorang cikgu penolong kanan dia cerita kata, macam tu ke ustaz? Saya pegang sebelum ni lain. Tu bagus kata. Balik rumah nanti buka kitab ni kita cerita. Ada kitab cerita benda ni. Yalah kata. Ada kitab benda ni kita cerita ni bukan cerita kosong. Ni bukan dia cerita kedai kopi ni kata. Ini kita cerita ni kata daripada hati ke hati kita buat kerana Allah. Kita sanggup hilang jawatan. Kita sanggup buat apa saja, pertaruhkan nyawa kita demi agama Allah Subhanahu wa taala. Sampai gitu sekali. Ya. Walaupun zaman hari ni pun ada jenis macam tu. Ya. Macam tu kedudukan. Nabi dah tanam kepada kita al-jihadu madin ila yaumil qiyamah. Jihad itu berkekalan, berterusan ia sehingga hari kiamat. Dia ingatkan bila mana sebut cerita jihad, sebut cerita pengorbanan demi agama ni cerita bila? Cerita zaman Nabi dulu, cerita zaman sahabat dulu. Cerita tu je. Dalam kitab sirah je ada benda tu. Tak ada di zaman kita hari ni. Cuma ada sedikit perbezaan lah. Jihad zaman kita hari ni dia ada ruang sempadan-sempadan tertentu, ada posisi-posisi tertentu. Tak semestinya angkat senjata. Ada posisi tertentu. Macam tu kedudukan ni. Kadang-kadang dah kena pasak. 2-3 bulan sekali kena. 2-3 bulan sekali kena. Kali ada kursus tu.
Dalaman lah, cikgu tahulah. Ada kursus dalaman kan. Luaran lah, dalaman lah. Macam-macam ada. Bila mana macam tu, kadang-kadang dia jadi takut nak pergi masjid, nak terlibat dengan jemaah, takut. Ramai sahabat-sahabat saya di dalam kerajaan takut nak terlibat. Dia kata, ustaz, kita dulu belajar macam-macam kita, tiba-tiba terlibat dengan keadaan macam ni, macam-macam kita. Kita seolah-olah belajar dulu macam-macam kita, tapi yang kita guna kitab paling asas sekali hari ni. Hak banyak macam tu tak guna pun. Kata kena jawablah nanti depan Allah Ta'ala. Kena jawab apa yang kita belajar. Bila kita nak amalkan, lebih lagi melibatkan kewajipan tertentu, melibatkan individu sebagai seorang alim ulama, maka kita kena jawab depan Allah Ta'ala. Silap langkah kita, silap ucapan kita, silap pembawaan kita menjadikan masyarakat kita terpengaruh, maka ulama tersebut, kata Nabi, dia ni masuk neraka lebih dulu daripada kafir menyembah berhala. Jangan main-main. Bukan sebarangan. Silap langkah kita, orang yang faham agama, orang yang tahu hukum hakam, tiba-tiba dia pertahankan kebatilan dengan kefahaman yang ada, dia jadi orang yang mempertahankan kebatilan. Ingat, orang macam ni lebih dulu masuk neraka daripada kafir menyembah berhala. Macam tu kedudukan. Takut. Tentu bukan benda main-main. Kalau macam tu tak payah belajar. Kalau belajar jadi alim. Kalau hak tak belajar, tu cerita lain pula. Kalau kita buat dalam keadaan jahil yang dimaafkan hanya dua jenis jahil. Ni yang susah. Jahil yang dimaafkan dua jenis jahil je tu. Jahil yang pertama, jahil dengan sebab baru masuk Islam. Orang kafir asalnya tiba-tiba dia baru masuk Islam. Jahil lah dia ketika itu dengan sebab baru sangat. Ilmu tadi tak sempat nak belajar lagi. Jahil macam ni, maaf, diangkat tulisan salah silap yang ditulis, yang dilakukan ketika itu, terangkat tulisan tersebut. Rufi'al qalam anil khata'i wan nisyan. Diangkat tulisan daripada yang tersalah lagi tersilap. Salah silap dengan sebab kejahilan, baru masuk Islam tadi, itu tak apa. Lepas tu jahil yang kedua juga dimaafkan. Jahil dengan sebab dia tinggal kat mana? Dia tinggal dekat hulu sana. Hulu, tak ada siapa sampai sana. Alim ulama tak ada sampai sana. Kalau sampai pun sekali-sekala. Setahun 2 kali je. 2 kali setahun. 6 bulan sekali sampai. Sampai-sampai cerita hukum halal haram itu ini semua sekali. Lepas tu balik, ulama balik. Lepas tu bila pula pergi? 6 bulan akan datang. Pergi-pergi hilang semua dah ilmu dah. Jahil habis dah. Maka dengan sebab macam tu, jauh daripada alim ulama, tiba-tiba berlaku jahil ketika itu dalam masyarakat tersebut, maka jahil tersebut juga dimaafkan. Sebab apa? Sebab jauh daripada alim ulama juga dimaafkan. Selain daripada itu ada maaf, tidak ada maaf. Pasal apa? Pasal ruang dah ada banyak. Kita hari ni nisbah dalam Selangor ni, kalau ada lagi orang jahil ini tidak dimaafkan lagi. Kenapa? Kerana setiap masjid surau ada kuliah, ada majlis ilmu, boleh pilih sana sini. Ni dikala kita sedang kuliah subuh pagi ni. Kalau kuliah maghrib hampir 2,500 setiap malam kuliah maghrib berkumandang dalam negeri Selangor. 2,500 kuliah. Cuba kita bayangkan. Boleh pilih mana-mana. Kuliah subuh ni kurang sikit. Ada setengah-setengah tempat tak ada kuliah subuh. Kurang sikit. Nilai tu ada. Izzah tu dah ada dah. Kekuatan tu dah ada. Tiba-tiba kita tak datang masjid, tak datang surah. Hari Jumaat pun lambat-lambat datang surah, datang masjid untuk solat Jumaat. Menjadikan kita jahil. Maaf tak jahil tersebut? Tidak ada maaf bagimu. Pasal apa? Pasal ruang dah ada. Ulama kadang-kadang ramai sangat yang duduk kampung-kampung sekarang berhijrah ke bandar pada hari ini. Dulu nak cari ulama kena balik kampung. Betul kan? Nak tahnik baby pun susah dulu. Nak tahu? Tahnik tahu tahnik? Tahnik.
Belah mulut. Kena guna pisau kan. Pecah mulut lah, belah mulut lah, macam-macam istilah kan orang kampung kan. Dulu kalau nak belah mulut kena bawa balik kampung, nak cari guru pondok, nak cari alim ulama. Sekarang ni kan berterapu kan di bandar pada hari macam-macam kan. Muda ada, tua ada. Cuma kena berhati-hati kalau nak belah mulut. Kalau nak suruh tahnik, jangan jumpa ustaz yang merokok kan. Takut-takut dia berjangkit rokok tadi. Ataupun ustaz hak jenis isap apa benda yang banyak asap. Bukan asap pun, wap dia tu. Whip tu. Ada ke ustaz jenis tu? Kalau ada, mangkuk lah ustaz ni kan. Apa benda ustaz macam tu kan. Kena berhati-hati kan. Kena berhati-hati. Nak belah mulut, nak tahnik baby ni, pastikan ustaz yang kita nak bagi tu dia ni jenis tak merokok. Lepas tu jenis tak cakap bohong lah. Hak jenis boleh jaga akhlak dia tu terbaik lah pada kita tengok dia ni bagus. Baca Quran hidup dengan suasana ilmu kita nak macam tu. Moga-moga dia suap anak kita bercampur dengan air liur dia tu boleh merasa minda anak kita. Pasal apa? Pasal dia selalu dengan Quran, selalu dengan hadis, selalu dengan kitab-kitab. Moga-moga dia bercampur air liur dia dengan air liur anak kita tadi, turun keberkatan yang ada pada dirinya kepada anak kita. Nak macam tu. Tapi kalau kita bagi ustaz isap rokok, belum apa-apa lagi anak kita, lebih-lebih lah pula budak ni. Aku tak isap rokok, berjakit kat siapa? Semok. Bedah siasat. Rupa-rupanya siapa? Ustaz yang tahnik anak kita dulu, hak jenis isap rokok. Silap pilih ustaz kita. Sebab tu berhati-hati juga. Ustaz ni macam-macam tuan-tuan. Bukan ustaz pun kadang-kadang hak baru nak ustaz. Kita ingatkan ustaz, rupanya hak baru nak ustaz. Tak boleh. Macam-macam ada. Okey, tengok. Jauh dah begitu. Perkara kedatangan malaikat untuk mengajarkan urusan agama. Kita cerita sebelum ni, walaupun datangnya seorang lelaki kan sebelum ni, hakikatnya siapa tu? Hakikatnya malaikat. Malaikat ni dia boleh berupa dengan rupa-rupa yang baik. Malaikat dia boleh berupa dengan rupa-rupa yang baik. Jin rupa juga boleh berupa tak? Boleh berupa, tapi rupanya dengan rupa-rupa yang buruk sikit. Dia boleh berupa. Kita tengok. Malaikat datang menjelma sebagai seorang manusia. Dalam hadis ni malaikat menjelma sebagai seorang manusia yang sifatnya cukup hebat. Memberi satu tanda tanya kepada para sahabat. Cuma pada Nabi benda ni tak ada apalah, pasal Nabi dah tahu yang datang ni siapa? Jibril alaihi salam. Tapi sahabat tercenganglah sekejap ni. Apa dia ni? Datang laga lutut dengan Nabi, letak tangan atas paha Nabi seolah-olah macam dah biasa sangat. Macam pernah tidur sebentar. Dekat sangat. Itu pernah berlaku. Sayyidina Umar bin Al-Khattab menerangkan di awal hadis tersebut bahawa pada satu hari sedang kami duduk beserta Nabi dalam satu majlis, maka pada waktu itu datanglah kepada kami seorang lelaki dengan cara mengejut. Datang dengan cara mengejut. Nabi duduk dengan para sahabat dalam satu majlis. Tiba-tiba datang seorang lelaki dalam keadaan mengejut, dia datang. Maka pada waktu itu datanglah kepada kami seorang lelaki dengan cara mengejut. Pakaiannya serba putih, janggutnya sangat hitam, tidak ada padanya sebarang tanda bahawa dia seorang musafir yang sedang dalam perjalanan. Tak ada tanda musafir, tak ada. Maknanya bila mana tak ada tanda musafir, orang tempatan lah kan. Kalau orang musafir ni besar kemungkinan berdebu ada. Dulu kan berjalan kan, naik unta, ada debu lah besar kemungkinan. Ni tak ada tanda-tanda musafir, tak ada tanda-tanda menggambarkan dia ni daripada orang jauh. Pokoknya dia ni orang dekat lah pada anggapannya. Di antara kami tidak ada seorang jua pun yang dapat mengenalinya, apalagi mengetahui
halnya kerana selama ini belum pernah kami melihat wajahnya. Kemudian dia pun datang menghampiri Nabi, lalu duduk secara orang yang sudah lama berkenalan dan lama berkenalan dan bersahabat, sebagaimana yang diceritakan pada hadis tersebut. Penampilannya seolah-olah orang yang dah lama, seolah-olah orang yang dah biasa. Macam kita mula-mula kenal macam mana? Mula-mula kenal, nak buat ni tak kena rasa ustaz ni boleh bergurau tak ni. Kita rasa lain kan. Ustaz hak baru kita kenal, ada ustaz tak boleh bergurau langsung, tak senyum tu. Tak senyum tu. Ada jenis tu. Ada jenis ustaz macam tu. Ada. Tak boleh bergurau langsung. Kalau saya tak apa. Pegang kepala tak apa. Ada jenis ustaz, jangan tak boleh. Ada jenis ustaz, kita tengah-tengah kuliah macam ni, tiba-tiba bangun je, marah dia. Tengah-tengah kuliah macam ni, tengah baca kitab contohnya, tiba-tiba ada orang gaul gatal macam ni, marah dia. Gaul gatal macam ni pun tak boleh. Tak boleh. Tengah-tengah kuliah, mula-mula kita duduk bersila, tiba-tiba dah lama kan, kita pun rasa kebah kaki, kita pun nak buka, nak duduk cara lain pula. Boleh tak? Tak boleh. Ada jenis ustaz macam ni. Ada jenis ustaz duduk tengah-tengah kuliah, tiba-tiba kita bangkit, nak pergi mana? Nak pergi tandas. Marah dia. Lama pergi tandas pun dah marah. Pening kita nak jawab macam mana agak-agak. Zaman saya mengaji di pusat pengajian pondok dulu, adalah beberapa orang ustaz. Hak jenis memang betul-betul jaga adab-adab belajar. Kalau nak setengah jam nak tengok masa waktu dia mengajar kita ni, kita kena standby lah. Kalau nak apa-apa, nak buang air ke, nak qada hajat apa benda sekalipun, sebelum dia tiba, sebelum dia sampai, selesai dulu, clear dulu. Dah dia datang kita dah buka macam ni. Diam. Dia macam malaikat dia ni. Dia datang, kita dah buka atas meja, tak ada cakapan apa, tak ada kalimah apa pun keluar dia. Datang senyap. Pak dia duduk dia bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamak, putus-putus. Kita dengar mula-mula ini biar betul kan. Satu-satu, tua dah. Janggut putih, misai putih, kening putih, habis semua putih lah. Tapi ada satu masa sahabat saya, dia tak tahan sangat, sakit perut, salah makan, tiba-tiba dia bangkit. Tahu dah abang-abang yang lama cerita, dia kata memang ustaz ni kalau kelas dia memang tak boleh bangkit. Kalau bangkit memang tak boleh masuk dah lepas pada tu. Lala sekali macam mana jadi? Bukan sekadar tak boleh masuk, bangkit je. Dia kata, kalau macam ni bukan nak belajar, dia kata. Tutup kitab. Dia pun ambil kitab, terus cabut. 5 minit baru dah, sepatutnya 2 jam. Tiba-tiba dengan sebab macam tu berlaku, dia tutup terus kitab. Keluar. Orang cakap sama juga. Dia kata kalau macam ni bukan nak belajar, tutup kitab, cabut. Dia kata memang tak boleh macam ni. Lala sekali kita tahu cara tu dah. Sampai ketika kita dah standby, duduk diam je. Memang giliran dia tulis je. Ada satu kali seorang pelajar, dia nak tunjuk kat mana. Kita berhenti tadi, dia tanya, sepatutnya kita tak payah tunjuk di kitab ustaz. Itu tak betul adab dia. Tiba-tiba seorang sahabat saya, ustaz tanya, mana tempat kita berhenti, muka surat berapa, baris ke berapa. Dia pergi tunjuk macam tu atas kitab ustaz. Dia kata okey, tak payah belajar hari ni. Ya betul, tunjuk macam ni pun tak boleh tak? Kita pun pergi tanya-tanya ustaz-ustaz lain, pasal apa macam ni. Dia kata memang tu satu benda yang cukup tak boleh. Pasal apa? Pasal adab dengan ulama, adab dengan kita nak belajar dengan ustaz, macam-macam kita pegang dalam. Sebab tu setengah-setengah pusat pengajian pondok, sebelum kita pergi mengaji panjang lebar, benda yang mula-mula dia suruh kita hadam betul-betul kitab Ta'limul Muta'allim. Kitab berkaitan dengan cara-cara belajar, adab kita sebagai murid, adab kita sebagai guru. Pasal apa?
pasal kadang-kadang banyak belajar tapi tak ada berkat. Ni takut benda-benda macam ni. Ada orang dia tak banyak belajar tapi ada berkat. Pasal apa? Ni adab dengan guru. Jaga. Kalau zaman kita hari ni, yang saya sebut tadi, tuan guru tu sebut dah meninggal dah. Tahun lepas dia meninggal. Tak adalah hak garang macam tu kat tempat pondok tempat saya tu. Yang masih ada sekarang ni, tapi dah mula jadi lembut sikit lah. Syekh Nuruddin Al-Banjari. Ni tak boleh juga. Zaman saya mengaji di Mesir dulu, kalau bertalaki dengan beliau, gaul gata pun tak boleh. Gaul gata macam ni, memang dia marah. Ubah kedudukan pun tak boleh. Kata memang tak boleh kalau macam ni. Dia jaga betul. Cuma saya tak ada macam tu. Kalau ada macam tu, apa benda lah ustaz ni. Dia pun tak apa-apa, nak tekan kita je lebih-lebih kan. Tak ada. Boleh, tak ada masalah. Pasal kita pun ustaz muda kan. Bukan ustaz pun, baru nak start. Kita tengok. Tu suasana. Suasana hak berlaku ketika mana Jibril datang kepada Nabi dan para sahabat dalam bentuk rupa sebagai seorang manusia. Orang yang datang dengan cara yang demikian rupa serta luar rupa, orang yang datang dengan cara yang demikian rupa serta luar biasa pula keadaan tingkah lakunya, ialah seorang malaikat yang menjelma dirinya sebagai seorang manusia. Malaikat dia ni, tapi dia jelma sebagai manusia. Kedatangannya bermaksud untuk menyampaikan dan mengajar agama kepada Rasul dan umatnya, perkara yang mengenai hakikat